Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada lebih daripada 40 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan Perang Undang-Undang Perbekalan 2015 yang melibatkan tugas dan bidang kuasa Kementerian Kerja Raya. Segala cadangan, pandangan dan teguran oleh ahli-ahli yang berhormat itu amat dihargai dan akan diberi perhatian yang sewajarnya. Sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, strategi pertama dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Kewangan dalam ucapan pentangan bajet 2015 yang lalu ialah memperkukuh pertumbuhan ekonomi. Tindakan strategi ini akan dilaksanakan melalui pelbagai projek dan program infrastruktur awam seperti lebuh raya, jalan raya, jambatan dan lain-lain kemudahan awam yang dilaksanakan di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya. Di samping itu, untuk merancangkan pertumbuhan sosio-ekonomi, beberapa projek lebuh raya juga akan dilaksanakan melalui kaedah perkongsian awam swasta, iaitu seperti projek lebuh raya Pen Borneo di Sarawak dan Sabah, dan juga cadangan pembinaan 4 buah lebuh raya di sekitar Lembah Kelang. Dalam bajet 2015 kali ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 50.5 bilion ringgit untuk tujuan perbelanjaan pembangunan negara secara keseluruhan. Daripada jumlah tersebut, Kementerian Kerja Raya bakal menerima peruntukan sebanyak 3.83 bilion ringgit untuk perbelanjaan pembangunan, di mana sebahagian besar peruntukan tersebut akan dibelanjakan bagi tujuan membina dan menaik taraf projek-projek infrastruktur awam seperti jalan raya dan jambatan. Manakala di bawah peruntukan mengurus pula, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 223.4 bilion ringgit secara keseluruhannya, di mana daripada jumlah tersebut Kementerian Kerja Raya akan menerima peruntukan sebanyak 2.11 bilion ringgit. Peruntukan mengurus ini akan digunakan bagi maksud pembayaran gaji dan emolumen serta bekalan dan perkhidmatan, termasuk bagi tujuan menyelenggara jalan-jalan persekutuan, bangunan guna sama, persekutuan dan juga cerun. Tuan Yang Di-Pertua, sektor pembinaan negara dijangka akan terus kekal sebagai sektor ekonomi utama yang mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan dalam keluaran dalam negara kasar atau KDNK. Sektor pembinaan dijangka terus mengekalkan trend pertumbuhan 2 digit sebagaimana tahun-tahun sebelum ini, iaitu diunjurkan 10.7% pada tahun 2015 dengan anggaran nilai keseluruhan pembinaan projek ialah sebanyak 136 bilion ringgit. Perbelanjaan sektor pembinaan ini akan dipacu terutama menerusi pelaksanaan pelbagai projek di bawah program ekonomi seperti program transformasi ekonomi ataupun singkatannya ETP, perkongsian awam swasta PPP dan pembangunan koridor ekonomi wilayah yang sedang rancak berjalan. Jangkaan prestasi baik dan memberangsangkan untuk sektor pembinaan negara tahun 2015 ini bakal disumbangkan menerusi pelaksanaan 8 projek infrastruktur utama, iaitu merangkumi 5 pembinaan projek lebuh raya baru dan 3 projek pengangkutan rel, iaitu seperti berikut. Lebuh raya baru, yang pertama ialah lebuh raya Pantai Barat, Taiping ke Banting. Yang kedua, lebuh raya Damansara Shah Alam ataupun singkatannya DASH. Ketiga, lebuh raya Sungai Besi, Ulu Kelang. Keempat, lebuh raya lingkaran luar Kuala Lumpur, hubungan timur, dan lebuh raya Pen Borneo, Sarawak, Sabah. Manakala pengangkutan rel pula, yang pertama transit aliran ringan masa ataupun MRT jajaran kedua, Selayang ke Putrajaya. Yang kedua transit aliran ringan ketiga ataupun LRT 3, Bandar Utama Shah Alam, Kelang. Dan yang ketiga menaik taraf landasan kereta api sektor Pantai Timur, jajaran Gemas, Mentahkap, Jalan Tut, Sungai Yu dan Gua Musang hingga ke Tumpat. Di samping pelaksanaan projek lebuh raya dan pengangkutan rel, sektor pembinaan juga akan menerima manfaat daripada kepesatan projek pembangunan bersepadu penapisan dan petrokimia ataupun rapid di Pengerang, Johor dan pelbagai projek pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Tuan Yang Di-Pertua, beberapa orang ahli berhormat, antaranya ahli yang berhormat dari Kota Baru, Rantau Panjang, Pengkalan Cepa dan Setiu telah membangkitkan tentang isu keperluan projek lebuh raya Pantai Timur Fasa 3 di negeri Kelantan atau LPT3 yang bermula di daerah Kuala Terengganu melalui Setiu dan seterusnya memasuki negeri Kelantan. Untuk makluman ahli-ahli berhormat, cadangan projek LPT3 ini sememangnya
termasuk dalam perancangan kerajaan untuk dilaksanakan pada masa depan. Ia akan melengkapkan rangkaian lebuh raya Pantai Timur melibatkan negeri Pahang, Terengganu dan juga Kelantan sebagaimana rekomendasi laporan Pelan Induk Pembangunan Rangkaian Jalan Raya Semenanjung Malaysia atau lebih dikenali sebagai HNDP fasa pertama. Sebagaimana telah dimaklumkan sebelum ini, kajian kemungkinan awalan projek LPT3 ini telah disiapkan pada tahun 2009 yang lalu. Kajian tersebut antara lain telah mengenal pasti cadangan jajaran laluan LPT3 yang terlibat, iaitu dari Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu hingga ke Pengkalan Kubur, Kelantan sepanjang 147 km. Berdasarkan laporan HNDP, projek LPT3 ini berpotensi untuk dilaksanakan secara kaedah penswastaan. Pada masa kini, projek Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 atau LPT2 di negeri Terengganu sepanjang 184 km sedang dalam peringkat akhir untuk disiapkan. Projek LPT2 ini merupakan kesinambungan dari LPT1 di negeri Pahang dan Lebuh Raya Kuala Lumpur, Perak yang menghubungkan Lembah Kelang ke kawasan Pantai Timur. Pelaksanaan keseluruhan Lebuh Raya Pantai Timur ini dibuat secara berfasa, di mana fasa yang terakhir dan belum dimulakan ialah LPT3, iaitu di Kelantan. Oleh itu adalah tidak benar sama sekali dakwaan yang mengatakan kerajaan pusat mengabaikan sama sekali cadangan pembangunan lebuh raya untuk negeri Kelantan. Tuan Yang Ketua, seterusnya berkaitan dengan status projek Jalan Central Spine. Tuan Speaker, Menteri. Ya. Tuan Speaker, saya nak merujuk kepada lebuh raya pantai barat daripada Banting ke Taiping. Salah satu daripada jajaran yang termasuk ialah parit seputih sepanjang 13 km. Kalau mengikut lembaga lebuh raya, projek itu hanya akan dilaksanakan dalam tempoh 10 tahun dari sekarang. Jadi setelah timbulkan sini penggal ini dan penggal lalu, saya minta supaya jajaran itu dibina lebih awal daripada sepatutnya. Dan kerajaan negeri telah juga menulis kepada Menteri dan Lebuh Raya minta supaya jajaran parit putih yang panjangnya 13 km tapi selepas dilurus dan lebar, dia hanya cuma tinggal 9 km saja. Jadi harap Menteri dapat beri keutamaan kepada jajaran itu untuk memenuhi kehendak orang dalam Parlimen Parit yang telah menunggu jalan itu dibaik pulih ataupun dilebar luaskan sejak lama dulu. Terima kasih Menteri dan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat LPT3. Tanya sedikit. Yang Berhormat Parit LPT3. Ya. Sekejap, biar saya respon. Sebenarnya untuk ahli yang berhormat Parlimen Parit, saya sudah agak awal untuk masuk ke topik tersebut. Saya masih di peringkat LPT3 tadi, tapi memandangkan dah dibangkitkan, memang kita dah mengetahui bahawa untuk jalan Parit Si Putih sepanjang 9 km dah termasuk dalam perancangan kita. Cuma sama ada diluluskan, kita bergantung penuh dengan agensi pusat iaitu EPU dan juga Kementerian Kewangan. Kita telah pun memohon dalam rancangan Malaysia keempat, rolling plan yang keempat 2015 dan kita masih menunggu. Kalau tidak dapat pun kita akan berusaha lagi untuk rancangan Malaysia yang ke-11. Terima kasih Yang Ketua. Sikit penerangan daripada Menteri. Pertama ialah terima kasihlah dulu kerana perancangan ini akan dilaksanakan dan persoalannya ialah bila dia akan dimulakan. Kerana sepatutnya kalau 2015 ini tidak ada dalam bajet. So bila agaknya? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Menteri tadi ialah LPT3 ini akan dilaksanakan melalui private atau melalui swasta, pihak swasta yang akan melaksanakannya. Jadi saya nak tanya, adakah ini berbeza dengan LPT 1 dan 2? Dan jika ia berbeza, konsepnya berbeza, maka adakah itu akan
akan menimbulkan mungkin itu dijadikan betul atau tidak. Minta pencerahan daripada Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat, jawapan saya tadi mengatakan bahawa LPT3 ada potensi untuk dilaksanakan secara penswastaan. Sebagaimana juga LPT1 dilaksanakan dalam kaedah penswastaan. Maknanya kalau ada pihak yang mencadangkan kepada kerajaan melalui EPU, terutamanya pihak UKAS, unit kerjasama awam dan swasta, maka mereka boleh mempertimbangkan sebab dari segi trafik dan sebagainya, ianya ada potensi. Saya tidak mengatakan akan dilaksanakan, mengatakan bahawa ada potensi untuk dilaksanakan mengikut kaedah penswastaan. Dan memang dalam perancangan kita, kalau ikut kajian yang kita buat dulu, memang LPT3 ini ada potensi untuk dilaksanakan. Cuma bergantung kalau kita nak menggunakan kaedah konvensional, kita kena bid lah dengan peruntukan yang ada dan diluluskan akan dilaksanakan secara berfasa. Itu kalau kita menggunakan kaedah biasa, konvensional, di mana ianya akan peruntukannya akan dipohon melalui Kementerian Kerja Raya, diluluskan baru kita laksanakan. Kalau nak dipercepatkan, ialah kita tawarkan pada pihak swasta, siapa-siapa yang berminat untuk memberi cadangan. Itu akan cepat prosesnya. Seperti mana LPT1, LPT2, sebahagiannya juga kita menggunakan sebahagian peruntukan yang bukannya daripada peruntukan pusat saja, tapi ada juga daripada peruntukan daripada luar. Tapi untuk di Kelantan ini, saya katakan tadi, sekarang saya beralih pada untuk projek Jalan Central Spine lah. Kalau jawapan tu dah memuaskan hati, saya kira lah kan, LPT3. Terima kasih. Saya rasa memuaskan. Tapi persoalan yang pertama tadi, bila akan dimulakan? Itu yang pertama. Yang Central Spine ni jalan lain kan? Itu Central Spine. Yang Central Spine ni pun mungkin sekarang ni baru di Merapuh. Yeah. Jadi di sebelah Kelantan itu belum lagi bermula. Jadi persoalan ni, mungkin ada satu persoalan ialah adakah jajaran yang digunakan ialah jajaran yang sama yang ada jalan sekarang, atau dia akan mengikuti jajaran yang baru. Dan kalau daripada Kuala Krai ke Kota Baru, kita sudah ada yang dirancang sekarang ini. Tapi daripada Kuala Krai ke Gua Musang dan kepada Merapu ini, adakah mengikut jajaran yang lama atau jajaran yang baru? Terima kasih. Untuk LPT3, bila dilaksanakan, saya dah menerangkan tadi, bergantung pada peruntukan. Dan kita memang bid untuk peruntukan tersebut. Kalau dapat, maka kita akan mulakan sebaik saja peruntukan itu diperolehi oleh kementerian kita. Manakala sekarang ini, dengan izin Tan Sri Ketua, saya akan beralih pada Jalan Central Spine. Ahli yang berhormat dari Ketereh telah membangkitkan isu kewajaran kerajaan melaksanakan projek Jalan Central Spine secara berperingkat, iaitu melibatkan jajaran Kota Baru, Kuala Krai dan seterusnya ke Gua Musang, Lipis, Raub dan Bentong. Beliau mencadangkan projek ini dilaksanakan secara serentak untuk semua fasa terlibat demi menjimatkan kos dan tempoh masa pembinaan. Ahli yang berhormat Ketereh juga meminta reka bentuk dan pemilihan akses jajaran perlu dirundingkan terlebih dahulu dengan pemimpin tempatan bagi memastikan ia memberi impak maksimum terhadap pembangunan sosio-ekonomi setempat. Kerajaan sememangnya memahami hasrat ahli-ahli yang berhormat yang mewakili suara dan aspirasi rakyat secara keseluruhannya. Walau bagaimanapun, sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, faktor kewangan kerajaan adalah terhad dan perlu diagihkan secara adil dan saksama untuk pembangunan sektor-sektor awam yang lain. Sektor-sektor awam yang lain yang tidak kurang pentingnya seperti pendidikan, kesihatan dan keselamatan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kos keseluruhan bagi membina dan menaik taraf Jalan Central Spine ialah sebanyak 8.6 bilion ringgit. Iaitu 6.6 bilion ringgit untuk jajaran Bentong ke Kuala Krai dan anggaran 2 bilion ringgit lagi untuk jajaran Kota Baru ke Kuala Krai. Setakat ini kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 1.4 bilion ringgit untuk membiayai pelaksanaan fasa-fasa yang telah diluluskan bagi projek ini. Dalam rancangan Malaysia ke-10 ini, keutamaan kerajaan ialah melaksanakan sebahagian daripada pakej 3, iaitu di kawasan Kuala Lipis, kerana ia merupakan kawasan yang mencatatkan kadar kemalangan yang tertinggi berbanding jajaran Jalan Central Spine yang lain. Walaupun begitu, saya percaya projek Jalan Central Spine ini akan menerima peruntukan yang lebih besar dalam rancangan Malaysia ke-11 nanti. Iaitu apabila sebahagian besar fasa-fasa yang sedang berjalan dapat disiapkan pada tahun hadapan, iaitu 2015.
Mengenai hasrat ahli yang berhormat kriteria supaya pihak JKR merundingkan reka bentuk dan accessibility jalan dengan pemimpin-pemimpin tempatan. Untuk makluman ahli yang berhormat, reka bentuk bagi suatu jalan yang akan dibina itu sememangnya telah mengambil kira aspek sosio-ekonomi setempat menerusi pelan-pelan induk yang sedia ada seperti HNDP dan juga rancangan pembangunan tempatan yang disediakan oleh pihak kerajaan negeri. Perancangan membina jalan dibuat berasaskan konsep bottom up di mana ia perlu melalui proses konsultasi dengan semua pihak yang terbabit termasuk kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, kementerian ini amat menghargai dan akan memberi perhatian mengenai cadangan ahli yang berhormat itu. Sememangnya menjadi hasrat kerajaan supaya semua projek yang dirancang memenuhi kehendak dan sasaran peringkat akar umbi. Ini termasuklah melalui sesi pembentangan dan perbincangan di peringkat Majlis Tindakan Pembangunan Daerah yang kebiasaannya turut dianggotai oleh wakil-wakil rakyat setempat. InsyaAllah, perkara ini akan dipertimbangkan untuk perancangan projek-projek baru JKR pada masa akan datang. Seterusnya ialah berhubung kait dengan Jalan Pasir Gudang. Tuan Yang Dipertua Ahli Berhormat David Tebrau dan Pasir Gudang telah membangkitkan mengenai isu pelaksanaan projek menaik taraf Jalan Persekutuan 17 atau FT17 di Pasir Gudang, Johor. Untuk makluman kedua-dua ahli yang berhormat, projek menaik taraf Jalan Pasir Gudang ini dilaksanakan secara berfasa. Dalam rancangan Malaysia ke-10 ini, kelulusan peruntukan ialah untuk melaksanakan fasa 1 terlebih dahulu, iaitu melibatkan skop menaik taraf jalan sedia ada kepada laluan 6 lorong 2 hala sepanjang 8 km dengan konsep reka bentuk piawaian JKR R5 dari persimpangan bertingkat Kangkar Tebrau ke persimpangan bertingkat Lengtok, termasuk menaik taraf 8 unit jembatan di sepanjang laluan berkenaan. Manakala untuk fasa kedua projek ini, ia dijangka akan ditender pada tahun hadapan. Fasa 1 projek menaik taraf Jalan Pasir Gudang telah dimulakan pada bulan Julai 2012 dan dijangka siap mengikut kontrak pada bulan September 2015. Harga kontrak semasa untuk projek ini sebanyak 146.3 juta ringgit. Pada masa kini, kemajuan kerja di tapak sememangnya diakui agak perlahan, iaitu 40% fizikal sebenar berbanding 51% jadual, iaitu lewat 51 hari. Kelewatan projek ini disebabkan oleh masalah kerja-kerja pengalihan utility milik Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB dan juga syarikat Air Johor Holdings. Tambahan pula projek ini melibatkan pengurusan trafik yang rumit berikutan bilangan kenderaan yang tinggi di Jalan Pasir Gudang, iaitu dianggarkan 120,000 kenderaan sehari. Mengambil kira faktor-faktor tersebut, program kerja di tapak projek ini terpaksa dijadualkan semula. Untuk makluman ahli berhormat Tebrau dan Pasir Gudang, kementerian ini sentiasa berusaha dan mengambil langkah untuk memastikan projek ini dapat disiapkan mengikut jadual. Ini termasuklah meminta pihak kontraktor untuk mengemukakan pelan tindakan dan pemulihan kerja yang baru dengan menambah bilangan pekerja dan mesin serta jentera di tapak bina. Di samping itu, kementerian ini juga sentiasa mengadakan perbincangan secara berkala dengan pihak kontraktor, pihak berkuasa utility dan juga pihak berkuasa tempatan bagi menyelesaikan isu-isu yang berbangkit dengan pelaksanaan projek ini. Tuan Yang Bertua, terdapat beberapa ahli yang berhormat dalam sesi perbahasan tempoh hari telah membangkitkan cadangan dan memohon pertimbangan kerajaan untuk melaksanakan projek-projek jalan raya yang baru. Antaranya, ahli yang berhormat Lipis mengesa supaya kerajaan mempercepatkan pembinaan rangkaian jalan raya ke kawasan Pahang Barat, iaitu laluan baru menghubungkan Kuantan ke Ipoh melalui Jerantut, Kuala Lipis, Cameron Highland. Ahli yang berhormat dari Parit pula meminta kerajaan percepatkan projek membina Jalan Parit Sri Putih sepanjang 9 km yang terlibat sebagai jalan susur ke lebuh raya Pantai Barat yang bakal dibina. Ahli berhormat dari Tanjung Piai berharap kerajaan percepatkan projek membina jalan baru menghubungkan Johor Bahru, Pontian melalui Pekan Nanas. Ahli berhormat dari Kota Semarahan memohon kementerian mempertimbangkan projek menaik taraf Jalan Datuk Musa di Kota Semarahan, termasuk membina jejantas pejalan kaki dan menambah lampu jalan. Ahli berhormat dari Keluang memohon dipercepatkan pelaksanaan fasa kedua projek membina median dan pusingan U di Jalan Persekutuan 50 atau FT50 dari Aitam ke Keluang. Ahli berhormat dari Sepang
memohon pertimbangan kerajaan untuk membina persimpangan bertingkat atau flyover di persimpangan Jalan B18 Dengkil Bangi yang mengalami kesesakan. Ahli Berhormat di Hulu Langat memohon supaya dipercepatkan pelaksanaan projek menaik taraf Jalan Batu 9 Hulu Langat ke Batu 18 di Dusun Tua dan cadangan melebarkan Jalan Persekutuan 1 dari kawasan Stesen Timbang JPJ Semenyih ke Pekan Beranang. Ahli Berhormat dari SIK memohon kerajaan mempercepatkan projek menaik taraf Jalan Persekutuan dari SIK ke Jeniang dan dari SIK ke Nami kepada laluan 4 lorong 2 hala. Dan Ahli Berhormat dari Pasir Mas memohon projek membina jalan pintas Pasir Mas fasa kedua dilaksanakan segera, khusus melibatkan skop menaik taraf bulatan Lemal di Pasir Mas. Untuk makluman ahli berhormat, cadangan projek-projek tersebut telah dicatat, disemak dan akan diberikan perhatian oleh kementerian ini. Saya tidak berhasrat untuk menjawab secara spesifik satu persatu projek berkenaan kerana ia akan mengambil masa di Dewan ini. InsyaAllah jawapan secara bertulis akan diberikan pada ahli-ahli berhormat selepas ini. Namun demikian, secara umumnya, suka saya maklumkan bahawa perancangan projek-projek pembinaan jalan raya utama di negara ini dibuat berasaskan laporan Pelan Induk HNDP. Laporan tersebut merupakan blueprint yang digunakan pakai oleh kerajaan untuk merancang dan membina sistem rangkaian jalan raya sejak tahun 1990-an lagi. Laporan HNDP ini bersifat jangka panjang dan kebiasaannya akan disemak semula setiap 20 tahun dengan mengambil kira dasar semasa kerajaan dan hala tuju pembangunan negara. Walaupun begitu, kementerian ini bersedia mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri untuk melaksanakan sebarang cadangan projek jalan raya yang dipikirkan perlu, tapi tidak termasuk dalam rancangan projek dalam laporan HNDP. Untuk makluman ahli-ahli berhormat, pada masa kini Kementerian Kerja Raya sedang dalam proses mengenal pasti senarai projek-projek baru yang akan dipohon untuk dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11, iaitu 2016 hingga 2020. Oleh itu, saya mencadangkan ahli-ahli berhormat untuk berbincang dan bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi menentukan cadangan sesuatu projek itu dapat diberikan keutamaan tinggi dalam senarai permohonan kerajaan negeri untuk rancangan Malaysia yang ke-11. Tuan Ibu Ketua, ahli berhormat dari Libaran dan juga Sandakan ingin tahu bilakah projek jalan membina jalan pintas Libaran atau lebih dikenali sebagai projek Libaran Bypass akan dimulakan. Untuk makluman ahli berhormat, projek membina jalan pintas Libaran sepanjang 25 km ini telah dipecahkan kepada 4 pakej dan akan dilaksanakan secara berfasa. Dalam rancangan Malaysia ke-10 ini, kelulusan peruntukan ialah setakat untuk melaksanakan satu pakej sahaja sepanjang 7 km dengan anggaran kos banyak RM93 juta. Kontraktor untuk projek ini baru saja memasuki tapak pada bulan Oktober 2014 yang lalu. Pada masa kini, kerja-kerja fizikal pakej jalan pintas Libaran berkenaan masih berada pada peringkat awal, iaitu melibatkan kerja-kerja pembersihan tapak dan mobiliti jentera ke tapak pembinaan. Projek ini dijangka mengambil masa selama 24 bulan untuk disiapkan. Pelaksanaan untuk baki 3 pakej lagi akan dimulakan sebaik saja kementerian ini menerima pengesahan peruntukan daripada agensi pusat. Ahli berhormat dari Kota Kinabalu pula telah membangkitkan mengenai status projek membina dan menaik taraf jalan lintas Kota Kinabalu. Untuk makluman ahli berhormat, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM262 juta bagi skop menaik taraf jalan lintas Kota Kinabalu dalam rancangan Malaysia ke-10. Projek ini merupakan sebahagian daripada skop projek jalan lingkaran luar Kota Kinabalu ataupun Kota Kinabalu Outer Ring Road yang akan dilaksanakan secara berpasar. Pada masa ini, Kementerian Kerja Raya sedang menunggu kelulusan daripada Kementerian Kewangan untuk melantik kontraktor yang berjaya. Berdasarkan perancangan, projek menaik taraf jalan lintas Kota Kinabalu ini dijangka akan memulakan pembinaan pada bulan Februari 2015. Ahli berhormat dari Tuaran pula telah membangkitkan mengenai status pembinaan projek jalan Tuaran Kudat sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini. Untuk makluman ahli berhormat, kajian kemungkinan projek berkenaan telah disiapkan pada bulan Februari 2014. Skop projek melibatkan pembinaan jalan 4 lorong 2 hala sepanjang 100 km dengan reka bentuk piawaian JKR R5.
Walau bagaimanapun berkemungkinan projek ini akan dilaksanakan secara berfasa. Berikutan ia melibatkan kos yang tinggi iaitu dianggarkan sebanyak 1.75 bilion ringgit. Projek membina jalan pesisir Pantai Tuaran, Kudat, ini akan dipohon untuk dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11 yang akan datang. Tuan Ibu Ketua, Ahli Berhormat dari Bacok telah membangkitkan isu kelewatan pelaksanaan projek membina jambatan Pengkalan Baru Bacok, iaitu jambatan di laluan utama Jalan Persekutuan yang menghubungkan Bacok ke Kota Baru. Untuk makluman Ahli Berhormat, projek dengan kos 2.1 juta ringgit ini telah dimulakan pada bulan Oktober 2013 dan ia sepatutnya siap dalam tempoh 12 bulan, iaitu pada bulan Oktober 2014 yang lalu. Walau bagaimanapun, JKR telah meluluskan tempoh lanjutan masa ataupun EOT pada pihak kontraktor, iaitu sehingga 5 Februari 2015. Kelulusan EOT tersebut disebabkan terdapat perubahan pada reka, bentuk dan skop projek ini, iaitu melibatkan kerja-kerja pembaikan struktur lantai atau deck slab yang telah mengalami kerosakan teruk. Pada masa kini, kemajuan kerja di tapak telah dijadualkan semula, di mana kemajuan fizikal terkini yang dicatatkan ialah 33%. JKR akan memantau dengan teliti kemajuan projek ini bagi memastikan ia dapat disiapkan mengikut tempoh kontrak. Ahli Berhormat dari Shah Alam pula membangkitkan isu status projek membina Hospital Shah Alam. Untuk makluman Ahli Berhormat, sehingga 31 Oktober 2014, projek membina Hospital Shah Alam telah mencatatkan kemajuan 100% untuk skop melibatkan pembinaan struktur fizikal bangunan dan 96% untuk skop melibatkan komponen peralatan hospital. Berdasarkan tempoh kontrak semasa, projek ini sepatutnya disiapkan pada 24 September 2014 yang lalu. Walau bagaimanapun, JKR telah meluluskan permohonan tempoh masa lanjutan ataupun EOT yang kedua, iaitu sehingga 31 Mac 2015. Ini berikutan terdapat masalah kelewatan yang melibatkan skop pemasangan dan pengujian bagi komponen peralatan hospital. Dan sini Ketua, seterusnya topik yang agak disukai ramai melibatkan ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak khususnya, iaitu Jalan Pen Borneo. Isu lebuh raya Pen Borneo di Sabah dan Sarawak telah menarik perhatian ahli yang berhormat semasa sesi perbahasan tempoh hari. Antaranya ialah Ketua Pembangkang kita daripada Pematang Pauh, Ahli Berhormat Si Pitang, Kota Kinabalu, Batu Sapi, Kepung, Kelabakan, Sandakan, Tuaran, Limbang, Sri Aman, Tenom, Julau, Sibu, Sarike, Lawas, Mukah, Libaran dan Sipangga. Sebagaimana kita telah sedia maklum, semasa sesi pembentangan bajet 2015 yang lalu, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan telah mengumumkan projek lebuh raya Pen Borneo di Sabah dan Sarawak akan dibina oleh pihak swasta dengan kos pembinaan keseluruhan sebanyak 27 bilion ringgit. Keputusan dasar oleh kerajaan ini sememangnya amat dialu-alukan kerana ia akan mempercepatkan lagi pembangunan sosio-ekonomi di Sabah dan Sarawak. Ini kerana jalan Pen Borneo akan dapat dinaikkan taraf dalam tempoh masa yang lebih singkat berbanding menggunakan peruntukan konvensional kerajaan. Untuk makluman ahli-ahli berhormat, secara Speaker. Dan sini juga. Sini. Saya lihat senarai projek Pen Borneo ni telah ada di dalam rancangan Malaysia ke-10. Dalam catatan di situ sedia ada. Jadi apabila Yang Berhormat Pekan mengumumkan baru-baru ini, saya pun tertanya-tanya bagaimana sebenarnya status Pen Borneo, sama ada telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Mungkin Yang Menteri boleh bagi penjelasan. Terima kasih. Terima kasih dan Sri Speaker dan Mohd Menteri. Saya pernah dibawa oleh rakan-rakan saya melalui lebuh raya Pen Borneo. Dan ada setengah tempat, memang macam jalan kampung lah. So ada yang dan ada banyak pothole di sana sini juga. Soalan saya ialah, bila kita kata highway, kalau adakah ia ikut standard seperti PLAS di Semenanjung sini, atau New Pantai Expressway, highway dengan standard dekat sini, ataupun yang highway Pen Borneo ni memang macam apa yang sedia ada sekarang lah.
memang mungkin sempit dan memang yang ada tempat yang memang tak macam highway langsung. Jadi saya nak minta penjelasan. Terima kasih. Mungkin kalau yang berhormat berdua dapat memberi peluang untuk saya selesai menjawab, baru bertanya mungkin jawab soalan itu tak berbangkit lah. Jadi tak apalah. Untuk makluman ahli berhormat, nantilah saya jawab balik selepas saya menjawab keseluruhan ini, dan kalau masih tak jelas boleh tanya kembali. Untuk makluman ahli yang berhormat, secara prinsipnya pihak swasta yang dilantik untuk melaksanakan projek lebuh raya Pen Borneo ini akan bertanggungjawab untuk mereka bentuk, membina dan menguruskan operasi serta menyelenggara lebuh raya ini untuk tempoh masa tertentu dengan menggunakan pembiayaan sendiri. Sebagai balasan, kerajaan akan membayar balik pelaburan pihak swasta berkenaan secara ansuran untuk satu tempoh yang akan dimuktamadkan selepas keseluruhan projek ini disiapkan. Untuk rekod, jalan keseluruhan Jalan Pen Borneo di Sabah dan Sarawak ialah sepanjang 2,239 km, iaitu 1,166 km di Sabah dan 1,073 di Sarawak. Berdasarkan laporan Pelan Induk Kajian Pembangunan Rangkaian Jalan Raya untuk Sabah dan Sarawak atau HNDP fasa kedua yang diterbitkan pada tahun 2010, anggaran kos untuk menaik taraf keseluruhan Jalan Pen Borneo pada masa itu ialah sebanyak 22 bilion ringgit, iaitu 9.5 bilion ringgit di Sabah dan 12.5 bilion ringgit di Sarawak. Berdasarkan pengumuman bajet 2015 tempoh hari, anggaran jarak lebuh raya Pen Borneo yang akan dibina oleh pihak swasta ialah 1,663 km, di mana 706 km di Sabah dan 957 km lagi di Sarawak. Perbezaan jarak Jalan Pen Borneo ini iaitu 1,663 km berbanding jarak keseluruhan 2,239 km ialah setelah ditolak atau mengambil kira jarak jajaran Pen Borneo yang telah siap, sedang dan yang akan dinaik taraf mengikut komitmen yang telah diberikan kerajaan kepada laluan dual carriageway. Selain faktor di atas, jalan yang lebih pendek ini ialah disebabkan berlaku perubahan jajaran, khususnya melibatkan skop meluruskan jalan atau pembinaan laluan baru. Mengenai anggaran kos lebuh raya Pen Borneo pula, iaitu untuk makluman ahli yang berhormat, anggaran kos asal iaitu 22 bilion ringgit ialah merujuk pada anggaran harga dalam laporan HNDP fasa kedua. Kajian HNDP fasa kedua ini telah dimulakan pada tahun 2008 dan siap serta diterbitkan pada tahun 2010. Manakala anggaran kos terkini iaitu 27 bilion ringgit merujuk pada indeks harga semasa iaitu 2014, iaitu melibatkan peningkatan harga bahan binaan, nilai harta tanah di samping mengambil kira faktor-faktor lain seperti reka bentuk jalan dan kos-kos sampingan. Walaupun begitu, anggaran harga ini masih belum lagi dimuktamadkan dan tertakluk kepada pengesahan hasil kajian reka bentuk terperinci yang akan disediakan oleh juru perunding. Tuan Yang Tua, untuk makluman ahli berhormat, pada masa kini butir-butir perjanjian mengenai pemilihan syarikat swasta dan skop pelaksanaan projek lebuh raya Pen Borneo ini sedang dirundingkan di peringkat jawatan kuasa kerjasama awam swasta yang diurusdiakan oleh Unit Kerjasama Awam Swasta atau singkatannya UKAS, Jabatan Perdana Menteri. Jawatan kuasa ini turut dianggotai oleh Kementerian Kerja Raya, Kementerian Kewangan dan wakil-wakil dari Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Mengenai desakan ahli berhormat supaya kontraktor-kontraktor tempatan daripada Sabah dan Sarawak hendaklah dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan projek lebuh raya Pen Borneo, perkara ini sememangnya diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Sebagaimana pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atau Menteri Kewangan tempoh hari, kerajaan akan memperluaskan program Carve Out and Compete secara meritokrasi meliputi projek kerajaan dan swasta, termasuk melibatkan projek lebuh raya Pen Borneo. Oleh itu, saya percaya Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri atau UKAS akan mempertimbangkan dan mengambil kira mengenai isu agihan kontrak pada kontraktor, para pembekal tempatan dan juga juru perunding daripada Sabah dan Sarawak.
Tuan Yang Dipertua, Ahli Berhormat dari Limbang dan Lawas mencadangkan supaya dibina jajaran jalan baru untuk projek lebuh raya Pen Borneo yang menghubungkan Sarawak dan Sabah, iaitu tanpa perlu memasuki negara Brunei Darussalam. Untuk makluman Ahli Berhormat, cadangan ini akan diberikan perhatian oleh kerajaan. Walaupun begitu, berdasarkan kajian kemungkinan, Sabah Sarawak Link yang telah dibuat pada tahun 2005, cadangan jajaran tersebut tidak berdaya maju untuk dilaksanakan. Ini kerana selain melibatkan kos yang amat tinggi, projek ini juga dikuatiri akan menjejaskan keunikan alam sekitar di kawasan Taman Negara Gunung Mulu yang menjadi tarikan destinasi pelancongan terkenal di Sarawak. Di samping itu, jangkaan jumlah aliran trafik di laluan baru berkenaan adalah sangat rendah berbanding laluan yang sedia ada, iaitu Miri, Limbang, Negara Brunei Darussalam. Dan betul, seterusnya berkaitan dengan isu berkaitan lebuh raya betul. Isu pembinaan lebuh raya baru sebagaimana yang telah diumumkan. Terima kasih Datuk Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Mengenai pemilihan kontraktor untuk pembinaan Pen Borneo Highway, adakah kerajaan akan bahagikan itu Pen Borneo Highway mungkin kepada beberapa package 100-200 km satu package supaya lebih ramai kontraktor tempatan Sarawak dan Sabah boleh dianugerahkan kontrak itu, atau kerajaan akan pilih satu kontraktor saja untuk Sarawak, Pen Borneo seluruh panjang jalan di Sarawak, dan satu lagi saja untuk Sabah saja. Apakah cara yang akan digunakan? Sebagaimana saya terangkan tadi, ianya ditentukan oleh unit kerjasama awam dan swasta. Maknanya ada cadangan dimukakan oleh pihak swasta yang akan membiayai keseluruhan projek tersebut. Dan ini dinilaikan oleh unit kerjasama awam dan swasta. Dan pada masa ini, setakat ini belum dimuktamadkan secara keseluruhannya. Masih di peringkat perincian. Dan saya kira kalau persoalan lanjutnya, bolehlah Yang Berhormat Bandar Kuching kemukakan kepada Menteri Bertanggungjawab di Economic Planning Unit di Jabatan Perdana Menteri. Dan untuk makluman setakat ini, sudah tentu dari segi pelaksanaan, kalau kita melihat di Semenanjung dulu, lebuh raya pantai utara selatan misalnya, adalah dilaksanakan keseluruhan oleh satu syarikat. Dan kita dapat melihat kesannya. Dan sudah pasti apa pun kita laksanakan ada buruk baiknya. Dan sudah pasti, dan saya berkeyakinan penuh bahawa unit kerjasama awam dan swasta akan mengambil kira dari segi kesannya, sama ada dari segi kewangan dan juga kesannya kepada sosio-ekonomi. Dan kita di peringkat kementerian kita akan menilai dari segi technicalities. Dan mengikut pengalaman kita, bila kita melaksanakan mengikut packages, kos dan juga pengurusan akan lebih tinggi. Disebabkan kita akan menanggung kos dari segi preliminaries, kita akan menanggung kos lebih banyak konsultan yang akan dilantik, dan kita akan banyak lagi dari segi kos tenaga kerja yang paksa digerakkan. Berbanding dengan kaedah menggunakan satu syarikat yang akan bertanggungjawab melihat menyelenggara keseluruhannya, dan kita dari segi pemantauan dan kos konsultansi mungkin di situ akan dilihat dari segi technicalities-nya. Itu yang pengalaman yang kita adalah Tan Sri Yang Dipertua. Satu lagi soalan mengenai itu bayar balik kepada itu kontraktor yang akan dipilih. Adakah kerajaan akan mengenakan toll atas itu Pen Borneo Highway supaya orang ramai yang bayar, ataukah kerajaan sendiri yang akan bayar kepada itu kontraktor yang membina itu Pen Borneo Highway? Yang Berhormat Bandar Kuching, seperti mana saya katakan, dari segi kedudukan kewangan, kos semua sedang diperincikan. Dan apa-apa keputusan nanti sudah pasti akan diumumkan oleh pihak UKAS, dan kita tunggulah sebab ianya belum dimuktamadkan. Dan kaedahnya pelbagai.
yang saya katakan tadi. Ada yang kalau kita mengikut kaedah di Semenanjung, ada kaedah yang kita mengenakan dibiayai sepenuhnya dan dibayar balik secara toll collection. Tapi adakah ianya membolehkan kita melaksanakan kaedah tersebut di Sabah dan Sarawak? Ianya belum dapat dimuktamadkan sehingga kini. Dan saya Menteri diizinkan. Jinjing, Tuan Yang Dipertua, I just want mau satu soalan tentang ini perkara ini. Sebab hari itu yang kelapakan yang bangkit ini satu isu ini ya. Saya tepat pelapar menteri dari Sabah yang berjanji ini PEN Borneo ini yang tidak akan kutip ini tour. Jadi saya di sini kenapa Amin kau punya sorry. Ini yang berhormat punya ide tidak sama. Yang berhormat saya faham baik itu. Saya faham baik itu. Memang kita selaku wakil rakyat, termasuklah menteri-menteri daripada Sabah dan Sarawak, dan saya sendiri selaku orang Sarawak, memang kita ada harapan. Dan harapan itu akhirnya kita sampai kepada kerajaan. Dan kerajaan yang bertanggungjawab akan menilai dan meimbangi dari segi keseluruhan aspek. Sudut kewangan, sudut teknikal, sosio-ekonominya, dan akhirnya kerajaan memutuskan. Sebab itu saya katakan peringkat ini belum ada keputusan lagi sama ada ianya akan dikenakan tol ataupun tidak. Tapi kita mengharapkan, saya sendiri mengharapkan bahawa untuk di Sarawak, ianya tidak akan dikenakan tol dan akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Itu harapan. Bukan keputusan saya, tapi keputusan di peringkat jawatan kuasa di unit kerjasama awam dan swasta. Itu yang saya boleh katakan kepada Yang Berhormat. Tuan Sri Speaker, saya cuma mohon perbetulkanlah kenyataan PEN Borneo ni. Sebenarnya sebelum ni saya sangka tak pernah buat lagi, belum dimulakan. Tapi bila saya lihat senarai projek-projek rancangan Malaysia 10 tu, rupanya dah ada. Jadi di masa hadapan, kalau kita rujuk kepada PEN Borneo ni, kita katakan nak melengkapkan projek PEN Borneo, boleh ke kalau kita ubah macam tu, Yang Menteri? Terima kasih. Sebab itu saya katakan, memang kita dah dimulakan. Kalau kita melihat pada HNDP, PEN Borneo sebenarnya dah dimulakan. Sebenarnya dipanggil PEN Borneo Terang Road. Jalan perhubungan antara Sabah dan Sarawak. Dibiayai dari dulu lagi melalui biayaan World Bank. Dan akhirnya dinaik taraf sedikit demi sedikit oleh kerajaan. Daripada jalan tanah kepada jalan gravel. Sekarang ni jalan peta. Boleh kata hampir 100% Terang Road itu, Borneo Terang Road adalah jalan peta. Sekarang ini ialah harapan rakyat Sabah dan Sarawak untuk diangkatkan taraf jalan ini supaya ianya seolah-olah menjadi sebuah lebuh raya. Yang mana keseluruhannya adalah 4 lorong lah, 4 lorong, dual carriageway. Itu harapan. Dan sebahagiannya dah kita pun laksanakan. Termasuklah di Kota Kinabalu, di Kuching, di Bintulu, di Miri. Ada sebahagiannya sudah menjadi jalan 4 lorong, dual carriageway. Dan sekarang ni yang tinggal itu diharapkan akan dapat ditingkatkan. Dan untuk mempercepatkan pelaksanaannya, sebab itulah sekarangnya kaedah penswastaan diperkenalkan melalui kaedah private-public partnership. Dan sebahagian untuk tahun depan masih akan ada dilaksanakan di bawah Kementerian Kerja Raya, sebahagian di Sabah dan sebahagian Sarawak. Yang untuk 2014 dan sebahagian 2015 masih akan dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya, dikendalikan oleh Kementerian Kerja Raya. Dan selebihnya nanti akan dilaksanakan bila dimuktamadkan oleh unit kerjasama awam dan swasta, ianya akan dipercepatkan melalui kaedah private public partnership tersebut. Last question. Minta penjelasan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri kasih satu jangkaan kalau itu public-private partnership dilaksanakan, apakah jangka masa yang kita we are looking at untuk itu PEN Borneo Highway itu keseluruhannya dinaik taraf kepada dual carriageway? Tahun apa yang kita dapat itu diselesaikan? Saya yakin bahawa ianya akan dapat dipercepatkan.
Kalau kita mengikut kaedah konvensional, maknanya kita kena compete. Dan dari segi fakta yang ada, kementerian kita hanya menerima dalam jangkauan 3.3 bilion sehingga ke 3.7 bilion tiap-tiap tahun untuk pembangunan. Kalau kita nak siapkan keseluruhan Pen Borneo Highway dengan jangkaan kos yang lama itu 22 bilion pun kita memerlukan untuk Sabah dan Sarawak 3 bilion tiap-tiap tahun. Kalau kaedah konvensional. Kalau kita nak siapkan dalam tahun 2025. Jadi bayangkan kalau itu yang kita buat, maka kita akan tidak dapat menyiapkan keseluruhan. Jadi sebab itulah dengan kaedah private-public partnership ini, saya menjangkakan ianya akan dapat disiapkan dengan lebih cepat. Tapi sudah pasti ianya tertakluk kepada perundingan di antara unit kerjasama awam swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masa ini saya tak dapat memberi jangka penuh sebab kita pun tak tahu apakah kandungan perundingan tersebut. Tuan Yang Dipertua, kalau dapat diizinkan untuk saya meneruskan isu berkaitan dengan lebuh raya betul. Isu pembinaan lebuh raya baru sebagaimana yang telah diumumkan semasa pembentangan bajet 2015 lalu telah menarik perhatian Ahli Yang Berhormat Ketua Bangkang dari Pematang Pauh, Ahli Yang Berhormat Seremban dan juga Ahli Yang Berhormat Serdang. Sebagaimana Dewan ini sedia maklum, terdapat 4 projek lebuh raya baru akan dibina di Lembah Kelang menerusi perkongsian pelaburan awam dan swasta, iaitu lebuh raya Pantai Barat dari Taiping Banting atau singkatannya WCE, lebuh raya Sungai Besi Ulu Kelang disingkatannya SUKE, SUKE, lebuh raya Damansara Shah Alam ataupun singkatannya DASH, dan juga lebuh raya lingkaran luar Kuala Lumpur Hubungan Timur, EKBE. Pembinaan lebuh raya menerusi inisiatif pihak swasta ini sebenarnya akan membolehkan lebih banyak infrastruktur lebuh raya dapat dibina dalam tempoh masa yang lebih singkat tanpa melibatkan peruntukan kerajaan. Ini bermakna peruntukan pembangunan kerajaan boleh digunakan untuk membina banyak kemudahan-kemudahan sosial dan infrastruktur awam yang lain. Rasional penswastaan lebuh raya betul ini ialah bagi memberi kemudahan alternatif kepada pengguna berasaskan pada konsep user pay principle, di mana pengguna akan memperoleh manfaat daripada perkhidmatan yang dibayar untuk perjalanan yang lebih selamat dan selesa. Kesan pembinaan lebuh raya baru ini juga akan dapat mempercepatkan lagi pertumbuhan ekonomi negara, iaitu menerusi proses urbanisasi, di mana projek lebuh raya baru itu berperanan sebagai pembangkit pembangunan negara untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Di samping projek pengangkutan rel yang sedang dan akan dibina, pembinaan lebuh raya baru di Lembah Kelang ini juga berperanan untuk saling melengkapkan dengan izin complement each other. Sistem pengangkutan integrasi yang dapat memberikan keselesaan, mengurangkan kesesakan dan meningkatkan pergerakan pengguna di Lembah Kelang. Untuk makluman ahli-ahli berhormat, prinsip penswastaan lebuh raya betul di negara ini berkait rapat dengan agihan risiko yang bakal ditanggung oleh kerajaan dan juga syarikat pembina konsesi. Sehubungan itu, bagi memastikan kepentingan kerajaan dan orang ramai sentiasa terpelihara, kerajaan telah menambah baik klausa-klausa dan perjanjian konsesi lebuh raya yang terkini. Sebagai contoh, kenaikan kadar tol tidak lagi dibuat secara automatik. Sebaliknya, tertakluk kepada persetujuan kerajaan, di mana kenaikan kadar tol perlu melalui proses saringan tertentu, seperti audit ke atas pendapatan ataupun dengan izin revenue, jumlah trafik sebenar berbanding unjuran dan kadar pulangan syarikat konsesi. Di samping itu, beberapa klausa baru juga telah dimasukkan dalam perjanjian konsesi terkini, seperti penetapan level of service dan exit clause. Clause level of service menetapkan bahawa tahap perkhidmatan lebuh raya perlu dipertingkatkan selaras dengan peningkatan jumlah bilangan trafik. Ini termasuklah penambahan bilangan lorong lebuh raya apabila trafik telah mencapai tahap kapasiti tertentu, sebagaimana dalam perjanjian konsesi. Manakala exit clause dengan izin menetapkan bahawa tempoh konsesi lebuh raya akan ditamatkan lebih awal berbanding tempoh sebenar jika syarikat konsesi telah mencapai kadar pulangan dalaman atau dengan izin internal rate of return. Tuan Yang Dipertua, Ahli Berhormat Seremban telah meminta butir-butir. Ya, Serdang bangun.
Biarkan saya jawab keseluruhan dulu, selesaikan isu tol ni dan you can ni bertenang dengan tol. Tunggu saya selesaikan keseluruhan berkaitan dengan tol dan saya bukakan untuk soalan. Panjang lagi Yang Mohd Menteri. Kalau tiada celahan saya boleh habis dalam paling panjang pun 10 minit. Ya, sila. Yang Dipertua Ahli Berhormat Seremban telah meminta butir-butir mengenai syarikat pembeda konsesi dan kos pembinaan untuk 4 lebuh raya baru berkenaan. Untuk makluman Ahli Berhormat, maklumat syarikat konsesi untuk 4 projek lebuh raya baru berkenaan ialah seperti berikut. Yang pertama, lebuh raya Pantai Barat dari Taiping, Banting, WCE. Syarikatnya ialah syarikat West Coast Expressway, Sdn Bhd. Yang kedua, lebuh raya Sungai Besi Ulu Kelang ataupun SUKE, syarikat konsesi projek lintasan Sungai Besi, Ulu Kelang dan Sdn Bhd. Lebuh raya Damansara Shah Alam, syarikat konsesinya ialah projek lintasan Damansara Shah Alam Sdn Bhd. Lebuh raya lingkaran luar Kuala Lumpur, Hubungan Timur, syarikat konsesinya ialah Ahmad Zaki Resources Berhad. Untuk makluman Ahli Berhormat dari Seremban dan Serdang, pemilihan syarikat konsesi lebuh raya di negara ini kebiasaannya dibuat berasaskan kepada pertimbangan konsep ekonomi, iaitu dengan izin capital intensif. Ini bermakna hanya syarikat yang diyakini mempunyai kemampuan kewangan, keupayaan teknikal dan mempunyai pengalaman atau kepakaran sahaja dibenarkan untuk mengemukakan cadangan projek penswastaan lebuh raya. Walaupun begitu, kerajaan menerusi jawatan kuasa kerjasama awam dan swasta terlebih dahulu akan memperhalusi sesuatu kertas cadangan tersebut, khususnya daripada aspek kewangan dan teknikal, sebelum dikemukakan kepada jemaah menteri untuk kelulusan. Di samping itu, syarikat-syarikat konsesi terlibat juga perlu mematuhi syarat-syarat duluan atau dengan izin condition precedent yang ditetapkan oleh kerajaan dalam perjanjian konsesi. Ini termasuklah membuktikan kemampuan kewangan ataupun financial close dan juga menjalankan bancian awam, public opinion survey, sebelum suatu perjanjian konsesi itu dapat diaktifkan. Selain itu, syarikat-syarikat konsesi juga perlu menjalankan penilaian terperinci kesan alam sekitar ataupun DEIA singkatannya, dan penilaian kesan trafik TIA untuk kelulusan kebenaran merancang development order daripada kerajaan tempatan dan juga negeri. Berkenaan dengan anggaran kos untuk pembinaan projek-projek lebuh raya baru di atas, sebagaimana telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan tempoh hari, ia akan diteliti dan diperhalusi oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun LLM sebagai agensi kawal selia lebuh raya di negara ini. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertambahan atau kenaikan kos di mana ia akan memberi kesan kepada perbelanjaan modal ataupun capex dan penetapan kadar tol yang akan dikenakan kepada pengguna. Tuan Dipertua, mengenai status kemajuan semasa keempat-empat projek berkenaan, sukacita saya ingin memaklumkan bahawa syarikat konsesi untuk projek lebuh raya Pantai Barat WCE dari Taiping ke Banting telah memenuhi semua prasyarat yang telah ditetapkan. Ini untuk menjawab soalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat dari Sabak Bernam. Untuk rekod, perjanjian konsesi lebuh raya Pantai Barat telah ditandatangani pada bulan Januari 2013 dan perjanjian konsesi telah dikuatkuasakan pada bulan Januari 2014. Yang lain duduk dulu. Pelaksanaan projek WCE ini akan mengambil masa 5 tahun untuk disiapkan. Pada masa ini, proses pengambilan balik tanah projek lebuh raya Pantai Barat sedang giat dijalankan. Di samping itu, syarikat konsesi juga telah memulakan kerja-kerja awalan seperti penandaan dan ukur halus serta pembersihan tapak di kawasan yang telah selesai dibuat pengambilan tanah, khususnya di jajaran hutan melintang ke Teluk Intan di Perak dan Kelang ke Kapar di Selangor. Kerja-kerja pembinaan akan dijalankan secara serentak di kedua-dua negeri tersebut. Keseluruhan projek lebuh raya Pantai Barat dari Taiping ke Banting ini dijangka akan siap pada penghujung tahun 2019. Ahli Yang Berhormat dari Sabak Bernam juga inginkan pengesahan mengenai jajaran lebuh raya Pantai Barat atau WCE yang melibatkan laluan dari Tanjung Karang ke Sabak Bernam, iaitu sama ada kerajaan akan membina laluan lebuh raya yang baru untuk jajaran tersebut atau menaik taraf Jalan Persekutuan 5 sedia ada. Untuk makluman Ahli Berhormat, kerajaan setakat ini masih belum memutuskan mengenai pemilihan muktamad mengenai jajaran laluan dari Tanjung Karang ke Sabak Bernam. Ini kerana kajian kemungkinan
mengenai cadangan jajaran baru ini masih sedang dijalankan oleh pihak perunding yang dilantik. Kajian tersebut merangkumi kajian trafik, sosioekonomi guna tanah, alam sekitar, impak sosial, reka bentuk kejuruteraan awalan dan anggaran kos yang terlibat. Berdasarkan perancangan, kajian kemungkinan tersebut dijangka akan siap pada bulan Februari 2015. Sehubungan itu, pemilihan jajaran WCE dari Tanjung Karang ke Sabak Bernam akan diputuskan setelah cadangan ini dibentangkan kepada Majlis Tindakan Ekonomi Selangor dan juga Majlis Ekonomi yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Walaupun begitu, suka juga saya maklumkan kepada Ahli Yang Berhormat Sabak Bernam bahawa cadangan menaik taraf Jalan Persekutuan 5 dari Tanjung Karang ke Sabak Bernam akan tetap diteruskan. Namun begitu, penentuan skop kerja menaik taraf jalan tersebut, iaitu sama ada melibatkan naik taraf keseluruhan atau naik taraf sebahagian, adalah tertakluk kepada pemilihan jajaran WCE dari Tanjung Karang ke Sabak Bernam yang dijangka akan diputuskan kerajaan pada bulan Mac 2015 nanti. Manakala status untuk 3 lebuh raya yang lain iaitu Suke, Dash dan EKVE. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, ketiga-tiga perjanjian tersebut telah ditandatangani tetapi masih belum dikuatkuasakan, iaitu sehingga syarikat-syarikat konsesi terlibat memenuhi segala prasyarat yang telah ditetapkan. Ini juga melibatkan status lebuh raya Kinara, Damansara atau KIDEX yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Petaling Jaya Selatan, di mana syarikat konsesi KIDEX perlu memenuhi segala prasyarat sebelum perjanjian konsesi dapat diaktifkan. Sebagaimana Ahli Yang Berhormat Petaling Jaya Selatan sedia maklum, syarikat konsesi KIDEX telah diberi tempoh selama 12 bulan untuk memenuhi syarat-syarat duluan atau condition precedent, iaitu sehingga 14 November 2014. Ya, Yang Berhormat Menteri. Walaupun begitu, kerajaan berhak untuk mempertimbangkan pemberian tempoh lanjutan masa pada syarikat konsesi jika terdapat kewajaran atau pertimbangan yang menasabah. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat sekalian, Kerajaan Pusat melalui kementerian ini bersedia untuk berbincang dengan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor bagi memastikan sama ada projek lebuh raya baru yang dirancang di negeri tersebut secara amnya dapat dilaksanakan menerusi konsep win-win situation dan seterusnya memberikan manfaat kepada semua pihak terbabit, khususnya kepada para pengguna sebagai the end users. Ya, ada 3 yang bangun, 4 yang bangunnya mana? Serdang. Okay. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Menteri. Soalan saya mudah saja. Ya. Saya memang mengalu-alukan syarat-syarat yang telah ditambah supaya concession agreement ni lebih adil kepada kerajaan dan juga kepada rakyat. Tapi saya nak ada satu permintaan. Sama ada concession agreement, terutamanya yang sudah telah di-confirm syarat-syaratnya akan dipamerkan kepada umum supaya ada lebih transparansi dan kadar tol dan segala syarat-syarat tu boleh diteliti oleh semua penduduk yang duduk di tempat yang berkenaan dan juga wakil rakyat di kawasan yang berkenaan. Jadi adakah concession agreement akan dipamerkan? Terima kasih. Ya, Petaling Jaya Selatan. Terima kasih Yang Dipertua. Tentang KIDEX Highway ni, di mana tarikh putusan deadline untuk syarikat konsesi untuk mengadakan public hearing ataupun pendengar awam ada pada 14 hari bulan November. Tapi sampai sekarang KIDEX tak dapat mengadakan public hearing ni. Adakah sebabnya? Adakah kerana mereka sudah tahu kebanyakan, saya boleh kata 100% lah, Petaling Jaya, warga Petaling Jaya tidak sokong, bantah projek KIDEX ni, dan dia tak berani untuk mengadakan public hearing. Dan kalau tadi Yang Berhormat Menteri kata akan melanjutkan masa untuk syarikat ni, kalau sekiranya warga penduduk PJ membantah tidak mahu KIDEX ni diadakan, adakah pihak kementerian akan batalkan projek ni? Yang kedua tentang Dash, iaitu lebuh raya Damansara Shah Alam. Dan dalam bajet 2015, Kerajaan Persekutuan melancarkan 4.2 bilion untuk Dash ini. Walaupun kerajaan belanja 4.2 bilion, mengapa lebuh raya ini masih ada kutipan tol?
kita kerajaan bagi 4.2 bilion. Mengapa perlu lagi untuk ada konsisito ni? Ya, Pertanian Selatan. Seremban. Bas Seremban, Puchong, Betul Menteri jawab dan boleh gulung. Terima Ya. kasih. Betul-betul. Tiada pencerahan lagi. Yang Bapak Menteri, saya nak tanya yang pertamanya ialah, mengapakah cara penganugerahan kepada projek-projek lebuh raya ini? Kerajaan masih menggunakan cara tender rundingan terus. Seperti yang saya ingat, tak ada tender terbuka. Mengapa tak boleh dilaksanakan melalui tender terbuka untuk supaya kita mendapat satu deal yang lebih baik? Yang keduanya, yang Bapak Menteri, saya ingin minta yang Bapak Menteri nyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini, adakah perjanjian-perjanjian baru ini juga membolehkan syarikat-syarikat konsesi ini untuk menaikkan harga tol setiap 3 ataupun 5 tahun seperti yang dipraktiskan dalam kebanyakan lebuh raya sekarang ini? Kerajaan membenarkan mereka menaikkan harga tol setiap 3 tahun ataupun 5 tahun. Kalau tidak bayar, kerajaan kena bayar pambasan seperti yang sedang dilaksanakan sekarang ini. Ya. Cuba dapatkan penjelasan ini. Terima kasih. Ya, Puchong. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Menteri. Ada 2 perkara yang ingin saya bangkitkan. Yang pertama berkenaan dengan konsesi tol yang telah pun ditandatangani. Kita mendengar usaha kerajaan untuk memastikan bahawa perjanjian yang akan ditandatangani dalam masa depan mempunyai syarat-syarat di mana kita boleh pastikan bahawa ada keadilan untuk orang yang menggunakan jalan raya tersebut. Ini bagus. Ini kerana kita dalam Pakatan Rakyat memang telah pun membawa tekanan. Bukan saja sekarang. Many years, Menteri. Kita bawa tekanan minta supaya kerajaan melakukan perkara ini. Tapi bagaimana dengan kontrak-kontrak yang sedia ada? Bagaimana dengan semua konsesi yang sudah wujud? Apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan? Kerana, Tuan Speaker, perkara ini telah pun dibangkitkan banyak kali di dalam Dewan ini. Setiap kali Menteri menyatakan bahawa ada cadangan dan ada memang perkara-perkara yang dilakukan untuk mengkaji semula. Apakah status perjanjian-perjanjian itu? Ini penting kerana kita dapat lihat bahawa sekarang bila harga barang naik dan sebagainya, ini membawa tekanan kepada ramai rakyat, khususnya mereka-mereka yang miskin. Ya. Kebanyakan mereka di sekitar luaran kawasan Kuala Lumpur. So, Menteri kena ambil perkara ini secara serius. Itu satu. Nombor 2, berkenaan dengan KIDEX dan DASH. Dan saya lihat, Menteri, bahawa kerajaan seringkali mencadangkan supaya ada lebuh raya. Lebuh raya, cadangkan lebuh raya bertol dan sebagainya. Nampaknya dinyatakan kerana ini akan memudahkan rakyat, meringankan beban dan sebagainya. I don't understand. Bagaimanakah kerajaan boleh menyatakan bahawa ianya akan meringankan beban di mana ada tol? Itu satu. Nombor 2, kenapa tidak ada sebarang kajian untuk mencadangkan cara-cara lain? Misalnya kita improve public service, public transport. Bagaimana tidak ada cadangan supaya kita adakan cara-cara alternatif? Kerana kita tahu, yang Bapak Menteri, kalau kita bina jalan raya, setiap tahun kita lihat bagaimana kereta di atas jalan raya tersebut itu akan meningkat bilangan dia. Sudah tentu. Misalnya LDP di Puchong. Dulu apabila kita nak luluskan projek itu dikatakan akan meringankan beban dan sebagainya. Tapi hari ini kalau kita pergi ke sana kita tengok jam. Berjam-jam nak pergi daripada Parlimen ke Puchong 2 jam kadang-kadang. Bukan main. Setiap kali saya datang Dewan, tanya soalan ini, kerajaan cakap, ya kita kaji. Ini bukan. Ini jangan main-main. Bila akan ambil tindakan? Yang Berhormat Menteri sendiri menyatakan harapan dan sebagainya. Yang Berhormat Menteri ada harapan saya tak tahu ini untuk Sarawak. Penjelasan atau pembahasan. Saya tanya soalan. Itu bukan soalan. Ini saya tanya soalan. Betul. Yang Berhormat Menteri sendiri menyatakan kita ada harapan di Sarawak, kita ada harapan. Saya beritahu, jangan harap kepada Barisan Nasional. Dulu pun kita ada harapan. Tapi harapan itu kita lihat ada tol sekarang. No answers coming. Every time promises. Ya, betul. Bagaimana? Ada jawapan. Saya nak dengar jawapan. Jangan datang ke Dewan ini setiap kali bagi cerita yang sama tapi tidak ada jawapan. Rakyat nak dengar kepada jawapan. Dia fed up of listening to this. Ya, so, yang Bapak Menteri, kalau nak bagi jaminan, saya setuju. Ya. Ya, cukup. Cukup, Puchong.
Pucung, cukup. Bukan tanya ni, kalau tengok 37 1B, tengok. Minta penjelasan, bukannya berbahas. Saya tanya soalan. Tak guna kita datang ke Dewan, Menteri datang jawab, kita nak tanya. Pucung. Saya dengar. Okey. Just a short one. Pucung, you are rude, Pucung. Cara you tak betul tanya soalan. Sebab you cakap pada saat. Okey. Okey, Balin Pucung duduk. Menteri jawab. Pucung saya tak benarkan lagi. Sila Menteri. Datuk Speaker. No, saya tak benarkan lagi. Okey, sila Menteri jawab. Datuk Speaker. Pucung. Saya kira apa yang Cukup. Pucung. Sila Menteri. Datuk Speaker, you have to be fair. Saya tanya. Pucung, saya kata duduk. Pucung, saya minta Pucung duduk. Pucung, saya minta Pucung duduk. Ya. Datuk Ketua. Pucung, duduk. No. Saya tak benarkan. Sila Menteri. Datuk Ketua, saya kira Pucung bukan lagi Saya tak bangkitkan. Dia yang bangkitkan. Pucung, saya kata duduk. Pucung, saya kata duduk. Saya nak minta kepada. Saya minta sekali lagi. Pucung, sila duduk. Tuan Speaker, please be fair. Okey. Bentara, saya minta Pucung berehat. Minta bentara. You want to suspend me? Datuk Speaker, serius Datuk Speaker? Serius. Tak boleh tanya soalan. Yang marah Pucung, saya bukan tak benarkan, saya benarkan. Tapi Pucung berdegil-degil, berbahas. Bukan degil, saya nak tanya soalan. Kalau dalam Dewan kita tanya soalan macam mana? Bukan soalan, saya dah benarkan soalan. Sila Pucung. Sila Pucung, saya kata duduk rehat. Okey, Menteri. Duduk atau keluar? Kalau Pucung nak duduk tak ada masalah. Nak duduk, kalau tak kacau saya tidak ada masalah. Sekarang ni Azmi siap. So now saya nak macam mana? Duduk atau keluar dengan dia? Kali tidak lah boleh. Okey. Pucung, saya tahu Pucung. Saya tahu. Pucung, sila duduk. Okey, duduk, sila. Okey. Sila duduk. Okey. Untuk soalan daripada Sedang dan juga berhubung kait dengan PJ Selatan, Seremban dan juga Puchong, iaitu berhubung kait dengan soalan sama ada perjanjian boleh dipamerkan. Dan kita tahu dalam konsep perjanjian, salah satu kandungan perjanjian ialah adanya confidentiality ataupun kerahsiaan. Dan kalau kita nak pamerkan, kita memerlukan dua-dua pihak bersetuju. Tapi untuk makluman ahli berhormat bolehlah pergi ke perpustakaan Lembaga Lebuh Raya untuk melihat kandungan sebahagian daripada perjanjian yang telah dulu, yang sebahagiannya yang telah bersetuju untuk dipamerkan untuk di kawasan saya Sedang juga. Ianya berada di perpustakaan Lembaga Lebuh Raya untuk yang berhormat lihat kandungan isi perjanjian. Dan kalau sama ada perjanjian, kalau dah termaktub, saya dah banyak kali terang dalam Dewan Yang Mulia ini, bahawa perjanjian konsesi bila dah dimuktamadkan dalam konsep perundangan sekalipun, kalau kita nak mengubah sesuatu kandungan perjanjian, ianya mesti dipersetujui oleh dua pihak. Ini adalah asas perundangan. Dan asas perundangan itu kita perlu hormati. Kalau tidak, ianya akan mendedahkan kerajaan kepada kemungkinan tuntutan daripada pihak-pihak yang satu lagi. Sebab itu kita dah perbaiki perjanjian daripada peringkat pertama, generasi kedua, generasi ketiga, sudah pun dijelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Ahli-ahli berhormat bolehlah merujuk apakah kandungan-kandungan penambahbaikan yang telah kita laksanakan daripada masa ke semasa.
Ini sudah saya jawab. Jadi saya tak berhasrat untuk memberi butiran yang lebih lanjut lagi berkaitan dengan kandungan dan juga penambahbaikan yang telah dilaksanakan. Cuma berhubung kait dengan yang dikatakan bahawa jam ataupun kesesakan. Sebab itu kalau kita melihat dasar kerajaan ialah untuk memberi alternatif yang pelbagai kepada rakyat. Tol highway adalah alternatif, salah satu alternatif. Dan kita tahu highway di Lembah Kelang khususnya belum dapat dihubungi sepenuhnya. Sebab itulah ada peningkatan dengan adanya cadangan-cadangan daripada pihak swasta untuk melihat bagaimana kita dapat menghubungkan, dan kerajaan menilai daripada segala cadangan tersebut untuk memastikan bahawa jaringan highway ini akan dapat dihubungkan dengan sebaiknya. Pada masa yang sama, kerajaan juga sudah melihat dari segi pengangkutan awam dengan MRT, dengan LRT, malah sekarang ini BRT pun sedang dipertimbangkan. Supaya memberi alternatif pada rakyat, sama ada untuk mengambil public transport ataupun menggunakan highway betul, ataupun menggunakan jalan yang sedia ada, jalan yang tidak ada tol. Semuanya telah dibentangkan pada rakyat. Semua rakyat mempunyai pilihan yang mana satu mereka nak gunakan. Dan kita di peringkat kementerian akan sentiasa berusaha untuk menambah baik jalan-jalan persekutuan yang sedia ada, supaya perhubungan alternatif pada rakyat, hubungan utama iaitu jalan persekutuan ini yang digunakan tanpa betul akan terus dipertingkatkan. Boleh. Tapi Datuk Yang Dipertua dah mengatakan bahawa saya tidak dibenarkan untuk memberi laluan untuk menghabiskan. Kalau tidak, saya boleh membenarkan. Untuk itu, kerajaan sebenarnya memang terbuka. Siapa-siapa yang ada cadangan boleh membentangkan cadangan kepada unit kerjasama awam dan swasta. Ini memangnya terbuka. Untuk sama ada siapa-siapa nak mencadangkan. Bukannya memberi kepada mana-mana pihak yang tertentu. Tapi kriteria saya sudah nyatakan terlebih awal tadi. Jadi Tuan Ketua, saya nak beralih kepada isu yang terakhir yang dibangkitkan, iaitu berkaitan oleh Yang Berhormat Tebrau dan Keluang berhubung kait dengan Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Timur ataupun lebih dikenali sebagai EDL di Johor Bahru. Kerajaan sememangnya mengambil perhatian serius mengenai kos yang terpaksa ditanggung oleh warga Johor Bahru yang berulang-alik ke Singapura dan sebaliknya. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengkaji option-option lain yang mungkin boleh dipertimbangkan bagi mengurangkan beban yang ditanggung oleh pengguna terlibat. Ini termasuklah cadangan untuk menambah baik aspek pengangkutan awam di Tambak Johor sebagaimana yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Tebrau dan Keluang. Kajian terperinci mengenai perkara ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pengangkutan. Untuk makluman Yang Berhormat, isu bantahan penetapan tol Lebuh Raya EDL yang telah dibawa ke Mahkamah menerusi writ of summon Mahkamah Tinggi Johor Bahru nombor 1 NCVC 24-08 tahun 2014. Oleh itu, saya tidak berhasrat untuk mengulas secara terperinci mengenai perkara ini sebab sub judice. Lain-lain isu ialah berkaitan dengan isu pembiakan denggi di tapak pembinaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Johor Bahru. Untuk makluman Yang Berhormat, bermula bulan Mac 2014, Kementerian Kerja Raya telah menubuhkan pasukan petugas khas denggi untuk mengawasi tapak-tapak pembinaan yang berisiko menjadi tempat pembiakan nyamuk. Pasukan tersebut dianggotai oleh wakil-wakil daripada Lembaga Penggunaan Industri Pembinaan Malaysia, Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja, Jabatan Kerja Raya dan juga pihak-pihak berkuasa tempatan. Telah mengadakan pemeriksaan operasi secara bersepadu di kawasan tapak pembinaan yang menjadi titik panas tinggi. Untuk tempoh di bulan Mac hingga 30 September 2014, pasukan petugas khas denggi tersebut telah menjalankan pemeriksaan di 478 lokasi tapak pembinaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 341 lokasi tapak pembinaan atau 71% telah dikesan menjadi tempat pembiakan jentik-jentik. Berikutan itu, sebanyak 100 kompaun saman telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan, 137 lokasi tapak pembinaan telah diarah tutup, sementara 127 lokasi telah diarah melakukan kerja-kerja pembersihan. Untuk makluman Yang Berhormat, CIDB sentiasa memantau dan memastikan pihak kontraktor PK mengenai risiko pembiakan denggi di kawasan tapak pembinaan. Tuan Ketua, setakat ini sajalah penjelasan Pak Menteri yang dapat saya berikan mengenai isu-isu telah dibangkitkan. Belum jawab tadi.
sepanjang tempoh perbahasan. Kidex belum jawab tadi. Cukup lah. Kidex saya kira Menteri Besar Selangor pun dah jawab. Tak ada. Dan speaker, Kalau isu baca dalam Kidex tu penting. berita, Menteri Besar Selangor pun dah jawab. Sama lah jawapan Abang saya Menteri, dengan Menteri isu Besar Kidex Selangor. penting. Semua rakyat tunggu Sekali lagi saya jawapan dari mengucapkan terima kasih Tolong jawab kepada soalan semua ahli itu. berhormat. Jawab yang soalan. Yang Abang Menteri tolong. Isu Kidex at least. Kidex sudah dijawab. Saya kata masih dalam pre-condition. Ya, tapi itu akan akhir minggu depan. Ya. Apa yang berlaku sehingga sekarang tidak ada public consultation langsung Public consultation kan sudah MPPJ sudah pun membuat satu perkara untuk melantik juruperunding untuk mengkaji all the apa. Yang ni saya kira dia boleh tanya dengan Menteri Besar cukup. Selangor lah. Isu yang kita bangkit berhubung apa kait yang dengan akan Menteri berlaku Besar pada Selangor. 14 hari bulan. Jadi Tarik sudah luput ni. Apakah Tuan yang Itu, akan berlaku saya pada kira 14 yang hari saya bulan? jawab tadi ialah berdasarkan perjanjian dan berdasarkan proses dia ada. Kalau setakat ini Kidex masih dalam kedudukan apa yang saya katakan dan dijawab terlebih awal tadi. Ya, iaitu mereka masih berdasarkan condition presiden perlu mematuhi dan apa yang dia perlu patuhi kalau mereka tak dapat dipatuhi mereka kena beri penjelasan dan kita akan berhubung dengan Kerajaan Negeri Selangor dan juga akan merujuk kepada Majlis Perbandaran PJ Selatan untuk mendapat maklumat dan sebelum kita membuat kata putus apakah the next course of action untuk Kidex. Ya. Datuk Terima kasih. saya mengucapkan terima Abang kasih. Menteri, terima kasih. Dan mana-mana jawapan yang tak dapat diberikan dengan jelas kita akan berikan jawapan secara tertulis. Terima kasih. Ya, terima kasih Menteri. Saya jemput Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan juga Kepenggunaan. Boleh 45 minit? InsyaAllah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah memberikan pandangan dan juga mengutarakan isu-isu yang berkaitan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan atau KPDNKK semasa perbahasan rang undang-undang Perbekalan 2015 yang lalu. Dan sepanjang perbahasan selama 42 orang ahli yang berhormat telah membahaskan perkara-perkara yang menyentuh bidang tugas kementerian ini dan setelah diteliti dan diperincikan isu-isu tersebut boleh dikelaskan kepada 9 isu yang akan saya jelaskan pada petang ini. Tuan Yang Dipertua, isu pertama ialah pendaftaran harta intelek.